Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 25 Julai 2023 bersama saya, Pia Ernadia. SPRM akan menyoal siasat seorang bekas Menteri Kabinet bagi membantu siasatan berhubung penahanan dua ahli perniagaan. Dua ahli perniagaan itu terkenal dalam mengedar filem India dan membawa masuk artis dari negara itu untuk membuat persembahan di Malaysia. Sumber memberitahu Malaysia Kini bahawa seorang ahli perniagaan yang juga adalah seorang ahli politik dari Negeri Sembilan itu turut ditahan dalam operasi tersebut. Suspek yang juga anggota sayap Bersekutu Bersatu itu sebelum ini mengumumkan hasrat untuk bertanding pada pilihan raya negeri yang akan datang. Menurut sumber, suspek ditahan bagi membantu siasatan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, AMLA. Sumber itu mendedahkan bahawa agensi anti rasuah itu telah membekukan aset bernilai lebih 300 juta ringgit sementara menunggu siasatan. Tindakan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mahu mendedahkan surat Saifuddin Nasution Ismail yang didakwa meminta membatalkan keputusan pemilihan PKR pada 2022 untuk mengalih perhatian semata-mata. Demikian kata Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dalam satu sidang media di UPM semalam. Rafizi Ramli berkata Hamzah mahu mengalihkan perhatian daripada fokus sebenar iaitu dakwaan dan siasatan yang dibuat membabitkan amalan rasuah di negeri-negeri pimpinan Perikatan Nasional. Terdahulu, Hamzah yang juga Setiausaha Agung PN sebelum ini berkata beliau akan mendedahkan surat yang didakwa dihantar Saifuddin yang cuba membatalkan pemilihan PKR tahun lalu selepas tewas kepada Rafizi dalam perebutan jawatan Timbalan Presiden PKR. Perkara itu juga dinafikan oleh Saifuddin sebelum ini yang menjelaskan surat tunjuk sebab diterima PKR daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS berkaitan aduan ahli parti dan bukan untuk membatalkan keputusan pemilihan PKR pada 2022. Beliau berkata ROS memberi tempoh 2 minggu kepada PKR untuk menjawab surat itu sekiranya tidak mahu parti dibatalkan. Katanya dakwaan Hamzah kononnya beliau pernah merayu untuk membatalkan keputusan pemilihan PKR pada 2022 selepas tewas kepada Rafizi itu hanyalah kenyataan politik. Mengulas lanjut, Rafizi berkata fokus Hamzah untuk mengalihkan perhatian orang ramai daripada kebenaran berhubung surat Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor kepada Hamzah dalam membawa warga asing China untuk bekerja di REE. Berita seterusnya, Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syahari dengan nada sinis mencadangkan supaya Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution menjadi Menteri Hal Ehwal Sanusi. Fadli dalam ceramah jelajah Pakat Pertahan Dun Meranti berkata hal ini kerana Saifuddin seringkali berbicara tentang Menteri Besar sementara Kedah itu. Ambo dalam dewe yang kedati ambo nak cadai supaya Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ini ditukar nama kepada Menteri Hal Ehwal Sanusi. Setuju ke tak tuan sekalian? Nah. Dah tak ada benda lain. Tidur bangun di Kedah. Tidur bangun di Kedah. Sanusi. Banyak lagi agenda melibatkan Kementerian Dalam Negeri, melibatkan polis, melibatkan custom, melibatkan SPRM, isu-isu polis, kuarter polis yang tak terjaga, anggota polis yang tak cukup, kebajikan polis yang tak terjaga. Bapa mu tak tumpu perhatian ni. Tiba-tiba tidur bangun Sanusi. Presiden Parti Gerakan Dominic Lau perlu berundur diri daripada bertanding kerusi Dun Majoriti Melayu pada pilihan raya negeri ini. Naib Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Tasik Gelugor Muhammad Ikhwan Afiq Muhammad Anwar membuat desakan itu kepada Dominic. Dia menegaskan bahawa Dominic tidak harus berangan-angan untuk meletakkan calon gerakan di Dun Tasik Gelugor yang majoritinya Melayu atau berdepan tindakan keras daripada sayap pemuda kawasan itu. Menerusi kenyataan di Facebook, Muhammad Ikhwan Afiq berkata, pihaknya akan menggerakkan seluruh jentera untuk berarak secara besar-besaran sebagai calon bebas sekiranya Dominic masih berkeras untuk menjadi calon di kawasan majoriti Melayu.
Jelasnya gerakan jentera itu juga akan dilakukan bagi Dun Permatang Berangan sekiranya calon daripada Bersatu dipertaruhkan untuk kerusi tersebut. Sebelum ini, desas-desus mendakwa setiap parti dalam PN diberikan satu kerusi dalam 3 Dun di Parlimen Tasik Gelugor. Parlimen Tasik Gelugor yang kini disandang Bersatu melalui Wan Saiful Wan Chan mempunyai 3 Dun iaitu Permatang Berangan, Sungai Dua dan Teluk Air Tawar. Terdahulu, Malaysia kini melaporkan Lau mengesahkan dia akan bertanding pada PRN yang akan datang dengan menyasarkan salah satu kerusi di Pulau Pinang. Ketika itu, dia tidak menyatakan secara khusus kerusi yang dimaksudkan, sebaliknya berhasrat di satu daripada kerusi Dun di seberang perai. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Abdul Hadi Awang hari ini menganggap bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad kini sudah kembali ke pangkal perjuangan. Namun kata Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim pula meneruskan perjalanannya. Kata Abdul Hadi, ahli-ahli PAS ialah Melayu yang tidak pelupa dan masih ingat bagaimana sebelum ini Dr. Mahathir pernah berada di pentas mereka berkempen iaitu selepas dia dipecat dari UMNO. Dakwa Presiden PAS itu lagi, Dr. Mahathir juga bersama-sama dengan mereka semasa menentang pelaksanaan dasar Jusoli di negara ini. Akhir-akhir ini, PAS bekerjasama dengan Mahathir muncul semula di pentas parti itu di Kota Baru pada 21 Julai yang lalu. Menurut Abdul Hadi, Anwar berkempen untuk memburukkan PAS di seluruh dunia Islam dengan menggambarkan parti itu sebagai pelampau. Kini dakwa Abdul Hadi, Anwar sendiri mendedahkan peranannya melemahkan politik Melayu dan Islam di negara ini dan pada masa yang sama menguatkan DAP. Pelawak kontroversi kelahiran Singapura, Jocelyn Chia, sekali lagi mempelekeh Malaysia dalam kenyataan terbaharunya. Kali ini ia berkaitan tindakan biadab kumpulan muzik dari British The 1975 baru-baru ini. Dalam ciapan di akaun Twitternya, Jocelyn yang kini menetap di Amerika Syarikat mengalu-alukan The 1975 yang kini memasuki senarai sebagai orang yang disenarai hitam oleh kerajaan Malaysia seperti yang dikenakan padanya. Tidak cukup dengan itu, Jocelyn juga mempersoalkan kenapa The 1975 tidak dikesan oleh polis antarabangsa Interpol iaitu tindakan yang sama dibuat pihak berkuasa Malaysia ke atasnya. Kebanyakan pengguna Twitter bertindak membidas kenyataan wanita berkenaan. Pada Jun lalu, Jocelyn dikecam pelbagai pihak kerana menjadikan kes kehilangan pesawat penerbangan Malaysia MH370 sebagai modal dalam persembahan komedinya di Amerika. Tindakannya itu mendapat kecaman hebat daripada pelbagai pihak termasuk Malaysia dan Singapura kerana tidak sensitif terhadap perasaan keluarga mangsa. Kumpulan muzik The 1975 pula dikecam teruk kerana dikatakan memegang botol arak ketika berada di atas pentas selain berkelakuan lucah dan membuat ucapan menghina undang-undang Malaysia berkaitan LGBT semasa mengadakan persembahan di Good Vibes Festival di Sepang pada Jumaat lalu. Dalam pada itu, Polis Diraja Malaysia PDRM menepis dakwaan agensi itu lambat bertindak ke atas kumpulan The 1975. Sebaliknya, Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han Maidin Pitche berkata kumpulan itu telah meninggalkan Malaysia selepas 6 jam melakukan persembahan. Insiden ini berlaku pada 21 akhir bulan jam 11.30 malam. Kita dipahamkan lepas insiden tersebut mereka pun konsert telah diberhentikan dan grup inilah grup yang The 1975 ni telah berlepas pulang pada pagi hari keesokannya iaitu pukul 5.30 pagi. So, jadi 6 jam jadi orang tu berlepas. Dan report yang dibuat adalah keesokan harinya itu pada 22 hari bulan jam lebih kurang pukul 2 petang. Jadi kita tak sempat mengambil tindakan, dia orang berlepas balik. Pagi tersebut dia berlepas balik. Sementara itu, Ayub menafikan kononnya terdapat rancangan dan komplot untuk menangkap Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknur yang dirancang sejak 6 bulan lalu. Kata Ayub, penahanan yang dilakukan terhadap pemimpin berkenaan adalah berdasarkan kronologi siasatan yang dilakukan pihak polis. Tapi kalau tengok kronologi kes yang amat berhormat Sanusi ni, Sanusi ni,
Dia buat kenyataan pada 11 hari bulan 7, kan? 12 hari bulan 7 dah ada orang buat report polis. Dan 13 hari bulan 7, 14 hari bulan 7, ahli Majlis Diraja Selangor telah buat report. So daripada susulan kronologi itulah kita membuat tanggapan pada 18 hari bulan 7, kan? Dia dituduh di 18 bulan 7 dia dituduh di mahkamah. So, jadi tak timbul pun isu pihak polis menjalankan siasatan 6 bulan sebelum itu ada konspirasi, tak ada. Ini susulannya kenyataan yang dia buat, menghina institusi diraja. Itu dia punya latar belakang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.